آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب يكتب الأبد الآبرين ودار داهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Mabak yang berusaha pengurusi surah Al-Amin, timbalan pengurusi barisan EJK, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kali pertama saya sampai kat sini. Jadi kita buat sesi ta'aruf, pengenalan lah secara ringkas. Saya nama Mushtaq Al-Ash'ari, berasal daripada Perak. Dengar bunyi pun tahu dah, Perak. Awak daripada Perak. Cuma kebetulan hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya daripada pagi sampai ke petang dekat UAE. Tadi dalam pukul 9 pagi sampai ke 6 petang jugalah. Dekat UAE ada pembacaan kitab. Jadi badan agak letih seharian. Habis UAE terus pecut kat sini. Habis sengih-sengih kata orang Perak. Sengih-sengih sikit urat-urat. Awak Perak dekat Ipoh. Ipoh dekat Kampung Manjui. Ada orang Manjui sini? Ada. Saudara, orang Parit. Saya banyak mengajar kat Parit. Parit. Kat Pondok Darul Mubarak. Nanti kita kenal-kenal lah. Banyak orang Perak sini. Dah. Jadi awak cakap Perak ni tak ada masalah ya. Bolehlah cakap Perak sikit-sikit. Pure tak? InsyaAllah tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nama saya Mushtaq Al-Ash'ari, berasal daripada Ipoh Perak dan berkelulusan ijazah sarjana muda Usuluddin Uniza ataupun orang kenal Kuza dekat Terengganu. Alhamdulillah, jangan risau, saya ada tauliah Selangor. Jadi pengerusi jangan debar. Ustaz ni main dari mana ni, ada tauliah ke tak? Mampu aku. Sekarang ni isu tauliah, betul tak? Yang risau awak ada tauliah Perak, Selangor dan wilayah persekutuan. Jangan debar pun, insya-Allah. Dan pada malam ini saya akan kongsi sedikitlah satu tajuk berkenaan dengan umat akhir zaman. Dan kita sekarang ni adalah berada dalam fasa akhir zaman. Bilakah berlaku ataupun bermulanya akhir zaman tersebut? Bilakah berlakunya akhir zaman? Dalam sebuah hadis Nabi SAW, tak silap saya riwayat daripada Sayyidina Sahal Ibnu Sa'ad, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bu'istu ana wa sa'atu kahataini, fayushiru bi isba'aihi fayamuddu huma." Nabi SAW bersabda, "Bu'istu ana wa sa'atu kahataini, wa yushiru bi isba'aihi fayamuddu huma." Nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala utuskan aku. Aku diutuskan. Dan ketika mana aku diutuskan, tempoh dengan akhir zaman, kiamat. Nabi kata kahataini, fayamudduhuma, dan Nabi berenggang macam ni. Jadi zaman Nabi diutuskan menjadi Rasul, umur 40 tahun. Dan akan berlakunya hari kiamat, jaraknya macam ni. Dekat dah. Itu zaman Nabi SAW. Ada satu pandangan pandangan ulama, antaranya pandangan Al-Imam Suyuti, salah seorang ulama besar, menyebut dalam kitab beliau, tuan-tuan perempuan, tentang umur dunia. Tentang umur dunia. Kalau kira umur dunia daripada zaman Nabi Adam AS sampai akan berlakunya kiamat besar, ada 7,000 tahun. 7,000 tahun.
Umur dunia kalau kira pada zaman Nabi Adam AS sampailah zaman Nabi Muhammad, umur dah habis 5,593 tahun. Kita kira-kira matematik. Zaman Nabi Adam sampai hari kiamat 7,000. Zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 5,593. Tolak 7,000, tolak dengan 5,593, berapa natijah dia? 1,407. 1,407. Zaman Nabi SAW telah meninggalkan kita berapa tahun dah? 1,435. Cuba tolak 1,400. Zaman kita 1,445 tolak 1,407. Berapa? 38 tahun. Kalau ikut pandangan Imam Suyuti, lagi 38 tahun nak kiamat. Koma macam mana? Sudah siap sedia? Itu kalau pandangan Imam Suyuti lah. Andai kalau Allah kata pandangan Imam Suyuti tepat, apa persiapan kita? Apa persiapan kita? Kalau pun tak tepat, kita kena ada persiapan juga. Kena ada persiapan juga. Walaupun Allah mungkin tak tepat Ustaz pandangan Imam Suyuti, mungkin lambat lagi. Walaupun lambat, adakah kita kena nyanda, tenang, relax? Tak ada apa. Tak ada apa. Adakah kena macam tu? Tidak juga. Dia perlu kepada preparation, ataupun isti'adad, ataupun persiapan. Dia kena ada persiapan. Lambat cepat tetap kita akan bertemu kiamat, ataupun kita akan bertemu kematian. Itu saja. Jadi kita sekarang ni dalam fasa umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Kalau ikut pandangan Imam Suyuti, 38 tahun lagi. Tak lama mana. Lah ni duk kecoh tentang peperangan Israel dan Palestin. Israel dan Palestin. Sebelum ni pun ada perang juga. Cuma tak macam kali ni. Nampak rancak. Rancak daripada sudut apa? Yaman pun masuk campur tolong. Lubnan pun masuk campur. Luar negara masuk campur pula tolong Israel. Macam nak berlakunya peperangan besar. Sebab ada sebahagian para alim ulama mengatakan bahawa sebelum berlakunya kehancuran dunia ini, mesti melalui dua tanda. Tanda kecil kiamat dan tanda kiamat yang besar. Kata sebagian guru kami, kebanyakan tanda kiamat kecil dah berlaku dan sedang berlaku. Apabila habis semua tanda kecil ni dah berlaku, maka kita akan menanti tanda-tanda kiamat yang besar. Ada sebagian ulama, tuan-tuan puan-puan boleh rujuk dalam kitab Asyratus Sa'ah karangan Tuan Guru Wan Haji Ali Jambui. Ada menyebut tanda-tanda besar kiamat ini ada 15. Ada 15. Sebelum hancurnya bumi, izazun zilatil ardu zalaha. Sebelum dunia ni hancur berkecil, akan berlakunya tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Mula-mula sekali apabila habis semua tanda-tanda kiamat kecil, kita akan menanti tanda kiamat yang besar. Di antara 15 tu yang mula-mula akan muncul adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi. Sebelum munculnya Imam Mahdi, akan berlakunya peperangan yang besar. Dinamakan sebagai Malhamatul Kubra. Malhamatul Kubra. Peperangan besar ini akan berlaku selama 3 kali. Umat Islam berperang dengan orang kafir. Akan berperang dengan orang kafir. Fasa pertama, 1/3 akan lari daripada medan peperangan. Hukum lari daripada medan peperangan, hukumnya dosa besar. Bakinya akan teruskan perjuangan, lawan. Fasa pertama nampak sedikit macam kekalahan. Perang kali kedua. Kali kedua tu 1/3 itu lari lagi. Sebab apa? Mungkin nampak kalah juga ni. Dia ada nuklear, kita ada silat je. Sudah. Tak, dan nak buka buah kena tembak.
Tak ada nak buka kuda apa, kena tembak dah. Kalah ni. Lari awal. 1/3 lari. Tinggallah yang baki itu berperang. Kali kedua pun nampak macam dah kalah. Kali ketiga baru menang. Barulah munculnya Imam Mahdi. Kalau takdirlah ini adalah buah-buah ataupun bunga-bunga nak muncul peperangan yang besar ini, apa persiapan kita sebagai umat akhir zaman? Ataupun sebagai umat Islam, apa isti'dad persiapan kita nak bertemu dengan kematian? Semua orang akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Apa persiapan dan persediaan kita nak bertemu pada hari yang tersebut? Waktu kita tengah nazar, waktu kita nak bertemu dengan hari kiamat. Ada orang, tuan-tuan puan-puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia tahu ataupun menceritakan berkenaan dengan umat akhir zaman, mereka kata apa? Memang kita ternanti-nanti ketibaan Imam Mahdi. Semua umat Islam ternanti-nanti kedatangan Imam Mahdi. Bila datangnya Imam Mahdi, tuan-tuan puan-puan, dunia akan aman. Imam Mahdi akan takbir dengan seadil-adilnya. Sampai ada satu riwayat mengatakan bahawa ketika Imam Mahdi takbir dunia, serigala dengan kambing boleh berkawan. Sampai satu tahap. Bayi dengan ular boleh jadi kawan pada zaman tersebut. Nak kata apa? Begitu makmurnya Imam Mahdi alaihissalam takbir dunia. Sekarang ni korupsi, sekarang ni tu isu ni. Jadi umat Islam ternanti-nanti untuk merasai satu fasa yang penuh dengan keadilan dan kemakmuran. Ada sebahagian kelompok yang semangat tentang akhir zaman. Memang ada sekumpulan yang bersemangat dengan akhir zaman. Geng-geng akhir zaman ni bukan sekarang ni, lama dah. Puak-puak akhir zaman ni. Kita tuan-tuan perempuan, untuk persediaan menghadapi akhir zaman ni, bukan simpan beras. Ada setengah puak-puak akhir zaman ni, dia tahu, kata nak perang. Bila nak perang akan berlakunya kemunduran. Handset ini tak ada fungsi, kereta pun tak ada. Jadi kepada zaman dahulu. Zaman dahulu. Ekonomi makin lama makin merudum. Ini pun koi lama, koi teruk dah ni. Dia akan kembali balik. So geng-geng puak-puak akhir zaman ni, tuan-tuan perempuan, dia kata apa? Kita ni tak lama kena kumpul beras banyak-banyak, takut tak ada nak beli. Ni pernah zaman dahulu, tuan-tuan perempuan, 10 tahun yang lepas lah, geng-geng yang orang kata umat akhir zaman ataupun geng-geng kiamat ni lah, dia punya takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai ada satu dia punya ketua lah, Tok Syekh dia kata satu hari tempat ini akan berlakunya banjir besar. Banjir besar. Anak murid pun pakai ikut. Habis gadai tanah, rumah jual, duduk atas bukit. Sebab apa? Dapat informasi daripada Tok Guru nak berlakunya banjir. Ada yang bergaduh, ada yang bergaduh dengan laki bini duk bergaduh. Si suami tak nak jual, si bini nak jual, bergaduh. Ada yang sampai cerai-berai. Sebab apa? Dapat maklumat daripada situ. Untuk akhir zaman nak berlaku kiamat. Gadai habis belaka, rata-ratanya naik ke bukit. Tutup tak banjir pun. Tak ada apa pun. Persediaan untuk menghadapi akhir zaman, hari kiamat ini, apa dia tuan-tuan perempuan? Amal kebaikan. Selain daripada amal kebaikan, ilmu yang bermanfaat. Dia bukan sekadar semangat. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Bawa dia ke Palestin, prong, subuh entah ke mana. Tak jadi apa, betul tak? Saya nak jadi tentera Imam Mahdi. Cuba tuan-tuan perempuan tengok tentang sejarah Islam. Sultan Muhammad Al-Fatih ketika mana beliau nak menakluki Konstantinopel, nak lantik tentera Islam. Bukan nampak pakai serban, boleh jadi tentera dah. Dia tapis satu persatu. Dia tanya, di kalangan kamu semua yang nak jadi tentera tentera aku, siapa yang istiqamah solat berjemaah? Orang ramai angkat tangan.
Oh, okey. Level pertama settle. Masuk level yang kedua, dia tanya. Di kalangan kamu semua, siapa yang rajin bangun qiyamul lail? Adalah separuh dua. Okay. Siapa di kalangan kamu daripada kecil sampai ke sekarang tak pernah tinggal qiyamul lail? Adalah berapa kerat. Hak tu yang pilih jadi tentera. Sebab apa? Sebab nak jadi pahlawan agama Islam bukan semata-mata semangat yang membara dah. Dia perlu kepada amal zahir dan batin. Kekuatan amal yang zahir dan batin. Kalau tidak ada kekuatan rohani, tuan-tuan perempuan, nengok tentera punya senjata dah surrender awal-awal. Betul tak? Terasa Allah, ini boleh menang ke ni? Allah nampak patah je. Dia pasal machine gun, sniper, boleh menang. Sebab apa? Tidak ada keyakinan dalam jiwa. Itu penting, ada amal zahir dan amal batin. Dia tak semata-mata semangat yang membara. Allahu Akbar, buat ni. Dia perlu kepada ilmu dan amal. Apa jua mesti dengan ilmu, tuan-tuan puan-puan. Imam Syafi'i kata apa? Wa man arada ad-dunya fa alaihi bi ilmi. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang nak dunia, kekayaan, kejayaan dengan ilmu, kata Imam Syafi'i. Siapa nak akhirat? Ilmu juga. Wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Kalau kamu nak dunia akhirat juga, ilmu juga. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ahyul Walad, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu dia kena apik dengan amal. Dia jalan selari. Dia tak boleh ilmu saja tak ada amal. Dia tak boleh beramal tapi tak ada ilmu, tak. Imam Ghazali kata ilmu dan amal kena serasi dan sejalan. Imam Ghazali kata apa? Al-ilmu bila amalin jununun. Orang yang ada ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tu orang gila. Mengaji tak beramal pun. Macam kumpul maklumat. Yang kedua, wal amalu bila ilmin la yakun. Orang yang beramal tapi tak ada ilmu, amal tersebut takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh macam mana orang beramal tanpa ilmu. Macam mana tuan-tuan perempuan? Contoh tiba-tiba malam ni Tok Imam post dalam grup WhatsApp. Besok insya-Allah kita buat subuh 4 rakaat. Macam mana tuan-tuan perempuan? Mana boleh subuh 2 rakaat? Tak, 2 rakaat pahala kurang. Tambah lagi 2 rakaat baru pahala bertambah. Dengar macam comel, betul tak? Tambah pahala. Buat 4 rakaat sah ke tak? Tak sah. Walaupun dengar nak tambah pahala, tak sah. Hak tu dikatakan al-amalu bila ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu tidak akan jadi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amalan perlu disertakan ilmu. Dan ilmu mesti kena buat, bukan sekadar mengaji tak beramal. Sebab tujuan mengaji untuk beramal, betul tak? Kita nak kumpul maklumat macam komputer, simpan dalam memori, penuh beli baru pula pen drive. Tak. Ilmu mesti kena beramal. Jadi untuk menghadapi fasa akhir zaman ini dengan amal. Amal pula ada 2, amal zahir dan amal batin. Amal zahir kena berjalan dengan amal batin. Amal batin pula tak boleh lari daripada amal zahir. Amal zahir ni macam mana tuan-tuan perempuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu amal ibadat yang kita lakukan. Sembahyang, puasa, hak yang lain lah yang zahir tu. Baca Quran, zikir, solat sunat, bersedekah, itu amal zahir. Kalau amal batin ni bicara berkenaan dengan hati. Bicara berkenaan dengan hati kamu. Ikhlas, tawadhu, apa lagi? Jujur, amanah, rajin, rendah diri dan sebagainya. Itu bicara berkenaan dengan hati. Dia kena selari. Setiap amal yang kita lakukan tak boleh lari daripada batin. Untuk kita melahirkan ibadat yang berkualiti, kita tak mau ibadat yang berkuantiti. Banyak buat solat sunat 100 rakaat tapi tak ada apa. Ikhlas pun tak mana, yang banyaknya riak, nak tunjuk ke orang, aku ni banyak amal ibadat.
berasa ujub, aku ni hebat dalam amal ibadat. Tak jadi apa. Walaupun amal ibadat tu sah, tapi tak diterima oleh Allah. Beza tu, sah dan diterima. Beza. Kalau sah dengan makna dia buat segala rukun, sempurna segala syarat sah, syarat wajib, rukun tersebut sah apa? Sah dengan mana tak perlu qada dah. Tapi diterima ataupun tidak belum tentu. Kerana syarat penerimaan ibadah di sisi Allah mesti ikhlas. Usalli fardha maghribi salasa raka'atin makmuman imaman jama'atan lillahi ta'ala. Konsep lillahi ta'ala itu ikhlas tu. Aku buat kerana apa? Lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Angkat takbir syak bekas askar. Tak ada wak gitu. Ish, aku ni sembahyang ni terbaik ni, orang nak tengok aku. Jadi ujub, jadi riya. Sedangkan niat tadi lillahi ta'ala, kerana Allah, tapi dia angkat takbir bukan kerana Allah, nak tunjuk dekat orang. Nak tunjuk dekat orang. Jadi pula imam, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sedap. Tengok belakang sikit, macam ramai. Suara awak sedap kot. Jadi lain. Asal niat lillahi ta'ala, jadi lain pula. Nak tunjuk dekat orang, nak tunjuk kelebihan. Soalannya sah tak? Sah. Kalau dia sempurna 13 rukun tu. Tapi terima ataupun tidak di sisi Allah. Syaratnya nak diterima adalah ikhlas. Ikhlas. Itu persediaan bekalan kita nak bawa dalam mati dan nak bertemu dengan akhir zaman. Umat akhir zaman. Yang kedua, bagaimana persiapan kita ketika mana kita duduk dekat fasa akhir zaman. Al-Imam Abdullah Al-Haddad, tuan-tuan perempuan, dalam satu syair dia. Satu syair panjang juga, yang mana namanya Ilzam Baba Rabbik. Nama syair Imamul Haddad. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa arda, salah seorang ulama sufi yang hebat. Kenapa saya kata hebat? Kerana pada umur dia 4 tahun dah buta. Kerana apa? Dijangkiti satu penyakit yang bernama cacar, sampai Allah tarik nikmat penglihatan dia. Walaupun buta daripada sudut pandangan, tapi celik mata hati. Tu yang kata hebat tu. Kita celik mata penglihatan, hati terang perak celik, tak nampak mana. Imamul Haddad buta mata, terang mata hati. Hak tu boleh karang kitab. Antara kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah ta'ala, Risalah Adab Sulukil Murid. Itu biasa para asatizah kita baca. Ataupun Risalah Mu'awana, ataupun Hikam Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Dalam syair Ilzam Baba Rabbik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam syair tersebut dia kata apa? Ilzam Baba Rabbik watrukul ladun was'al'u salamah min daril futun. Imamul Haddad kata apa? Ilzam Baba Rabbik, lazimilah pintu Tuhan kamu. Pintu Tuhan kamu. Ini adalah cara-cara bagaimana kita nak duduk dalam fasa akhir zaman ni. Akhir zaman ni penuh dengan fitnah. Betul tak? Duduk saja dekat rumah pun penuh dengan fitnah. Fitnah dekat tangan, media sosial. Penuh dengan fitnah. Jadi macam mana kita nak berjaga ketika mana kita duduk dekat fasa ini? Imamul Haddad kata apa? Ilzam Baba Rabbik, lazimi pintu Tuhan kamu. Jangan kita faham pintu macam ni. Pintunya adalah wasilah, perantaraan untuk sampai kepada redha Allah. Ada dua. Yang pertama, pintu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melalui ibadah. Melalui ibadah. Pintu kedua Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Haddad kata apa? Ilzam Baba Rabbi, lazimi pintu Tuhan kamu yang mana? Sama ada dengan memperbanyakkan amal ibadat, amal sunat rawatib semua tu,
solat duha, solat sunat witir, pun boleh juga kita bertemu ataupun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melalui perjalanan pintu cinta, pintu hub. Antaranya dengan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kata para alim ulama, tuan-tuan puan boleh buka kitab dalam kitab Anwarul Muhammadiyah karangan Syekh Yusuf Nabhani rahimahullahu taala. Dia kata apa? Wa man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu perkara, dia akan banyak menyebut tentangnya. Kalau tuan-tuan perempuan cintakan Allah, perbanyakkan baca Al-Quran. Itu tanda tuan-tuan perempuan cintakan Allah. Kalau tuan-tuan perempuan cintakan Rasulullah, perbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta. Wa man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu perkara, dia akan banyak menyebut tentang dia. Itu wa man habba syai'an aqsara min zikrihi. Jadi kata Imamul Haddad rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dia kata apa? Lazimi pintu Tuhan kamu. Ada dua tadi. Pintu melalui amal ibadat dan pintu dengan selawat. Wa turukul ladun. Tinggalkan selain daripada Allah. Ma siwallah. Tinggalkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia lah. Ustaz suruh khabar tinggalkan dunia. Habis tu awak punya rumah tu kena gadai ke? Kereta-kereta mewah tu baru beli semalam, kena jual balik ke? Tidak. Hak tu kena faham konsep tinggalkan dunia maksudnya apa? Jangan sampai dunia masuk ke dalam hati. Bila dunia masuk ke dalam hati, akan dapat satu penyakit yang bernama hubbud dunya. Cintakan dunia. Dia perumpamaan macam mana tak nak cintakan dunia ini tuan-tuan perempuan, seperti orang yang menjaga parking. Orang yang menjaga parking. Macam mana orang jaga parking? Hari ini Alphard masuk, BMW masuk tempat parking dia, Mercedes, Honda. Ada dia bangga? Tidak. Habis balik semua kereta, Honda keluar, Mercedes keluar, Vilfire keluar. Ada dia sedih? Tidak. Sebab apa? Sebab dia tahu itu bukan kereta dia. Itu bukan kereta dia. Nak mai pun tak berasa bongkok, hilang pun tak rasa sedih. Sebab dia tahu itu bukan milik dia. Hak tu dikatakan dunia tak masuk ke dalam hati. Dekat tangan saja. Orang yang dunia masuk ke dalam hati, hak tu jadi payah tu. Berasa tak redha, rumah terbakar, ayoma, rumah terbakar, ayoma. Meronta-ronta, tak redha, duk bergaduh dengan takdir. Sebab apa? Dia rasa rumah tu asyik, titik peluh dia. Aku cari, penat 50 tahun, bayar hutang bank, baru lulus habis hutang, lah terbakar. Meronta-ronta. Ya Allah, kenapa ni? Aku ni dah hang ni ah. Sebab apa? Dunia dah masuk ke dalam hati. Itu dia kata perumpamannya jadi seperti penjaga parking. Mai banyak mana rezeki, tak rasa apa sebab dia tahu tu bukan milik dia. Pakai habis hilang, tak rasa apa. Itu bukan milik dia. Macam kita lah. Dekat tangan kita ada iPhone ke, ada handset, itu apa? Pinjaman. Bila Allah bagi, boleh tarik balik bila-bila. Betul tak? Kata pun pinjam. Kita pinjam barang kawan kita, motor. Ada buat jadi milik sendiri dah. Kita pakai dengan elok-elok, isi minyak. Tak adalah rem kuat-kuat. Sebab tahu tu bukan milik kita. Pakai dengan elok. Bila pinjam, suatu masa nanti akan ambil balik. Itu dia perumpamaan. Tak ada sekarang ni mungkin kita rasa seronok. Tapi ketahuilah hakikatnya milik Tuhan. Bila milik Tuhan, maksudnya kita ni pinjam barang dia. Bila pinjam, bila-bila masa Tuhan boleh tarik. Bila-bila masa saja Tuhan boleh tarik. Boleh tarik orang kesayangan kita. Boleh hilangkan rezeki kita. Hancur lebuh. 3 bulan lepas ayah saya baru meninggal. Allah tarik orang yang
saya sayang. Tak sakit apa. Tak ada jantung, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada. Orang sihat. Umur 62. Saya kata sihat, kenapa tuan-tuan perempuan pukul 2 petang saya sempat makan dengan dia. Simbang bergelak tawa, kukah, ayah dah makan belum? Dah ni. Saya pergi kerja pukul 5 mak call ayah dah meninggal. Tak terkejut kita. Tadi baru aku makan. Dia tak ada sakit apa. Sihat je. Sihat je Tuhan tarik. Sebab itu pinjaman. Ayah, mak, adik-beradik, anak pinjaman daripada Tuhan untuk kita. Untuk mengecapi nikmat-nikmat dia. Jadi bila Tuhan bagi, Tuhan boleh tarik bila-bila. Tuhan boleh tarik bila-bila. Itu antara cara kita nak duduk dalam akhir zaman. Watrukul ladun was'alhu salamah min daril futun. Dan mintalah daripada Tuhanmu agar kita ini selamat min daril futun, daripada dunia yang penuh fitnah ini. Fitnah dunia, fitnah akhirat. Fitnah dunia merangkumi semua isu. Rumah tangga, reta, pangkat jawatan, ekonomi, politik, pentadbiran, semua itu fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Jadi kata Al-Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, was'alu salamah min daril futun. Minta dekat Tuhan supaya Allah selamatkan kita ini daripada apa? Dunia yang penuh fitnah ini. Itu yang kedua. Cara yang ketiga, bagaimana kita nak duduk dekat fasa ini agar kita ini selamat daripada fitnah-fitnah. Agar kita ini tidak terkeluar daripada landasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan orang soleh. Bersuhbah, bersahabat dengan orang-orang baik. Kalau tak dapat bersuhbah, bersahabat dengan para alim ulama, cari orang-orang yang baik. Orang yang banyak amal ibadah. Kerana apa tuan-tuan perempuan? Kita memang hakikat orangnya malas. Bila berkawan dengan orang rajin, mula-mula terpaksa. Akhir sekali, jalan sekali. Betul tak? Kenapa? Kawan aku buat, takkan aku tak buat. Malu lah sekali. Asal mula-mula rasa apa? Berat. Rasa malu. Akhirnya apa? Berdua tu berjalan sekali, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Ada seorang sahabat yang baik menjadi pemangkin, ba'is untuk kita melakukan amal ibadah. Jadi cara yang ketiga, ketika mana kita duduk dekat fasa akhir zaman ini, bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Yang keempat, tuan-tuan perempuan, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis para alim ulama. Kerana apa? Kerana dalam majlis ilmu, majlis para alim ulama, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan maghfirah dan sakinah begitu melimpah. Antara kelebihan bila kita datang majlis-majlis ilmu, keluar daripada rumah, niat dalam hati, aku nak mai kuliah, nak mai ceramah, nak dengar kuliah pengajian, mai majlis tok-tok guru, para asatizah, para alim ulama habaib. Niat kerana apa? Nak mengaji, nak mendengar nasihat. Keluar daripada rumah, tiap kali kita melangkah, para malaikat akan minta ampun kepada Allah. Ya Allah, tolong ampunkan si fulan ni. Ya Allah, ampunkan si fulan ini. Malaikat doakan. Doa yang diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dikabulkan sekiranya tidak ada hijab. Itu dosa. Kita minta doa, ya Allah sekian-sekian, mungkin lambat. Sebab apa? Banyak dosa, ada hijab. Doa kita dengan Allah tengah-tengah tu ada hijab, dosa. Hak tu sebelum kita berdoa, astaghfirullahalazim allazila, baru doa. Sebab takut doa kita ini tak diterima oleh Allah kerana ada dosa. Malaikat minta ampun untuk kita, malaikat tak ada buat dosa. Bila malaikat doa untuk kita, ya Allah ampunkan dosa dia, apa kita nak habislah. Itu kelebihan main majlis ilmu. Walaupun tak bawa kitab, walaupun datang-datang tidur terus. Tawaduk. Tawaduk. Faham tak? Dia ganggu. Tak. Dapat juga keampunan daripada Allah. Itu kelebihan. Tapi jangan lepas ni main balik niat nak tidur. Terrosak kat tu. Tertidur tidak ada masalah.
Mungkin letih hoja, sakit pinggang, kau pun sejuk. Tak. Itu dia punya apa, punca-punca. Nak kata berkelebihan datang majlis ilmu. Sehingga kejap je pun dapat juga tempiah doa daripada malaikat. Mamai dengar, tutup bini call. Abang beras tak bila gini, keluar. Sekejap je dapat juga kelebihan keberkatan majlis ilmu. Bukan tak ada. Itu kelebihan. Jadi kita duduk kat fasa-fasa ni, kita ni bukan ustaz. Ulama apatah lagi, untuk guru apatah lagi. Jadi kita duduk dalam majlis-majlis orang baik, majlis-majlis zikir, majlis-majlis selawat. Luangkan masa seminggu sekali untuk dapat kelebihan tersebut. Dapat keampunan daripada Allah. Semua binatang lautan minta, ya Allah ampunkan sipulan. Kenapa? Berusaha. Hadis Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi kata, barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, datang kuliah, datang majlis-majlis ilmu, Nabi kata Allah akan permudahkan dia jalan ke syurga. Atas kita je masing-masing tuan-tuan perempuan. Kita dah bagi saranan, para alim ulama dah bagi nasihat. Atas diri kita nak pilih jalan ke syurga ke jalan ke neraka. Kita tak boleh paksa orang, betul tak? Orang itulah kena paksa diri sendiri. Sebab semua orang tahu akhir sekali kita akan bertemu dengan Allah. Bila tak tahu. Malam ni terakhir ke, esok ke, mati tak syarat kena tua, mati tak syarat kena sakit. Dahulu viral, ada seorang sahabat baca Yasin, tengah baca Yasin meninggal. Mujur meninggal dalam buat ibadat. Dulu waktu haji, ada seorang sahabat ustaz bagi khutbah, meninggal waktu khutbah. Mujur buat haji, bagi khutbah pula tu tengah miqat. Pahala besar. Tak tahu bila Tuhan tarik nyawa kita. Hak tu Nabi kata apa? Aksaru min zikri hazimil ladzah. Perbanyakkanlah ingat tentang perkara yang boleh menghancurkan kelazatan dunia. Apa dia? Kematian. Ish, aku ni tak lama berasa seram sejuk. Selera makan pun dah ke mana. Ish, tak lama ni. Bila fikir tak lama, apa kita buat? Tidur dah. Taubat. Apa lagi? Perbaiki qada solat-solat sebelum ni. Sebab apa? Dah tahu tak lama. Tuan-tuan perempuan, bila kita mati, orang tak boleh tolong. Yang boleh tolong kita amal kebaikan kita buat. Kalau banyak, alhamdulillah. Kalau tak banyak, nak minta tolong siapa? Meraung, tak ada apa. Allah, minta maaf dah. Tak ada maaf bagimu. Aku dah hidupkan kamu 70 tahun, mana kamu berguna? Dalam surah Al-Mulk ayat ke-10. Tiap-tiap malam kita baca. Apa bunyi dia? Apa bunyi dia? Apa bunyi? Surah Al-Mulk ayat ke-10. Tak tahu. Kalau kita tanya tebuk, apa lagu Siti Nurhaliza? Oh, laju. Surah Al-Mulk ayat ke-10. Allah rakam dialog ahli neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Dua ayat yang boleh kita tadabbur dan boleh kita tafakur. Apa ahli neraka kata? Qalu law kunna nasma'u, kalaulah kami dengar, nasma'u au na'qilu, kami mikir, kata orang Perak. Ustaz tu bagi nasihat. Kalau awak dengar tak buat sambil lewa, halal-balal, ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya aku tak termasuk dalam ahli neraka ni. Tapi baru nak mikir, dah mati baru nak mikir. Tak ada dah. Ya Allah, hidupkan balik 2 saat pun dah. Waktu tu waktu hari pembalasan. Ayat Al-Quran bukan sekadar diturunkan untuk baca, tapi untuk tadabbur. Kita nak perbaiki amal ibadah. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, kalaulah kami dengar, kami mikir benda ni baik, boleh menyelamatkan kami dekat akhirat sana, ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya aku tak akan masuk dalam api neraka. Kita yang masih lagi hidup kena fikir.
Apa yang amal ibadat kita cacat celah? Apa yang kurang? Apa yang tak ada lagi? Kena banyak fikir, tafakkur. Dalam surah Al-Ghasyiyah, Allah suruh kita mikir. Apa bunyi dia? Afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Allah suruh kita mikir. Kamu tak tengok ke? Ila kaifa ibili kaifa khuliqat. Bagaimana unta itu diciptakan? Daripada setitik air mani jadi unta besar. Daripada setitik air mani manusia jadi kita seketui. Takkan pelik daripada setitik jadi manusia? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Tengok langit. Mana tiang? Macam mana boleh berdiri tegak dekat atas langit? Tak ada pun yang jadi tiang. Tuhan suruh mikir untuk melihat keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah. Jadi ini bekalan-bekalan yang kita nak bawa ketika mana kita duduk dekat fasa akhir zaman, iaitu perbanyakkan amal ibadat, perbanyakkan selawat, perbanyakkan duduk dalam majlis-majlis yang baik. Walaupun tak faham apa ustaz tu khabar, duduk aja dah. Ada kelebihan. Antaranya dapat maghfirah dan sakinah. Apa maghfirah? Keampunan. Apa sakinah? Ketenangan. Tenang tak duduk majlis ilmu? Tenang. Hak tu. Tenang lah tu. Tuhan turun sakinah sampai tertidur. Sakinah, tenang, betul tak? Main masjid, main surau tak rasa apa dah. Tak rasa apa. Tak mikir bab akhir, tak mikir bab kerja dah. Sebab apa? Allah dah turun sakinah dalam rumah Allah. Mai saja. Paksa diri. Letih darah mana tak apa. Mai masjid. Nak tidur pun tidaklah. Yang penting dapat maghfirah dan sakinah. Kena usaha. Sebab kita yang nak bawa diri kita menuju dekat akhirat. Apa yang boleh bantu kita? Bukan untuk orang lain. Amal ibadat yang kita lakukan untuk diri kita. Dalam kuliah saya, tuan-tuan perempuan, sering saya ingatkan, setiap daripada kita ada dua jalan yang kita pilih sendiri. Bukan orang lain. Kita sendiri pilih. Jalan ke syurga, jalan ke neraka. Kalau kita pilih jalan ke syurga, kena usaha untuk sampai kepada tempat tersebut. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah, paksa diri untuk beribadah kepada Allah, Allah kata apa? Lanahdiyannahum subulana. Allah akan tarik sampai kepada jalan kami. Dengan syarat jahadu, paksa diri. Buat baik kena paksa, betul tak? Nak berjaya dekat dunia pun kena paksa. Bangun pagi 8 pagi, pergi kerja, bangkit 5, balik 5 petang, nak ngadap jam. Paksa sebab apa? Nak cari rezeki. Begitu juga dengan nak selamat dekat akhirat, kena paksa. Jaga solat 5 waktu berjemaah. Itu pun tak memadai. Amalkan solat sunat rawatib, qabliyah dengan ba'diyah. Tak mampu solat berdiri, ustaz, kaki awak letih, ustaz, awak malas. Boleh solat duduk walaupun tak sakit. Solat sunat. Solat wajib dah. Solat wajib kalau uzur baru boleh solat duduk. Solat sunat boleh duduk walaupun tak uzur. Hari ni malas sangat tapi nak tinggal sayang, solat duduk. Allahu Akbar. Mudah aja. Dapat pahala daripada tak dapat apa langsung. Cuba pasang azam, jangan tinggalkan solat sunat rawatib. Itu paling kurang tuan-tuan perempuan. Tambah sedikit, perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang sehari 100. Sehari 100. Kalau hari Jumaat tambah 300. Bawa tasbih merata-rata. Jangan segan. Hak ni lagi berat yuk. Lagi berat. Ada sampai 100 gram. Hidup. Sekali berat hidup. Berapa gram ni? Ringan je. Hak ni kita bawa untuk berkomunikasi dengan manusia. Tertinggi, Allah patah balik. Macam mana nak call mak, nak call bini macam mana?
Sanggup patah balik tasbih, komunikasi dengan Tuhan. Ada tinggal, tak apalah, dia dah kat rumah tu, ada siapa-siapa zikir, dah tinggal, tak apa, tak ada rasa apa. Hak ni komunikasi dengan Tuhan, hak ni komunikasi dengan makhluk. Hak ni kita boleh bawa merata-rata, hak ni kenapa tinggal? Hak ni kenapa tinggal? Tak berat mana? Ustaz, awak ni jenis pelupa, beli 100 biji tasbih. Setiap jubah letak. Dekat kereta sangkut satu, motor satu. Jenis pelupa. Bawa merata-rata. Ustaz bawa tasbih nampak macam warak. Allah, macam tok syekh pula dah. Beli tasbih digital. Nak kata apa? No excuse, kata orang Perak. Tak ada alasan. Tak ada alasan untuk kamu tak bawa tasbih. Melainkan alasan kamu malas. Terpulanglah atas diri kita masing-masing. Kalau kita nak berjaya akhirat, buat seperti mana salafun soleh kita buat. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, salah seorang ulama sufi yang besar. Semua ilmu tasawuf akan kembali kepada dia. Salah seorang ulama sufi, wali min awliyaillah. Anak murid bertanya dekat dia, wahai imam, kamu dah jadi satu tokoh yang besar, kenapa masih lagi bawa tasbih? Macam kita lah. Wahai Datuk, hang VVIP kot. Kita besar, gaji besar, bini pun besar, semua besar. Kenapa hang kutip sampah lagi? Suruhlah orang gaji. Macam tu lah. Sikit lagi. Azan. Nak habis dah ni, nak habis dah. Saya tak lama, kejap aja. Habiskan cerita ni habis. Jadi gitu kalau bunyi azan ni buat tak habis kan? Tak sambung dah. Dah habiskan cerita ni. Imam Junaid kata apa? Mana mungkin aku boleh tinggal tasbih? Kerana tasbih ini sebab aku jadi sekarang ni. Ulama besar pun tak tinggal tasbih. Kita besar mana? Tak ada besar, tak ada apa. Haprak pun tak. Boleh lupa tasbih. Boleh tuan-tuan puan-puan azam. Bukan azam keluar 3 hari. Azam bawa tasbih. Bawa berata-rata. Kalau malu, beli digital. Wallahu a'lam. Jadi saya minta maaf sekiranya ada kekurangan bahasa, kekurangan daripada sudut penyampaian. Sebab hari ni agak letih. Agak letih. Jadi kerah. Hampir-hampir 24 jam mengajar. Jadi insya-Allah ada rezeki kita bertemu lagi. Kita minta doa daripada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah bukakan jalan hidayah dan taufik kepada kita semua. Dan Allah ampunkan segala dosa kedua ibu bapa kita. Ampunkan dosa semua guru-guru kita, anak-anak kita, adik-beradik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.